Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling hangat dipetik daripada mykmu.net. Kenapa tak soal Perdana Menteri dalam Dewan? Fahmi membidas kritikan Hadi berkait isu Palestin. Kenapa tak soal Perdana Menteri dalam Dewan? Fahmi Fadzil membidas tindakan Presiden PAS Hadi Awang yang menyifatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim kononnya tidak cukup kuat dalam memperjuangkan isu Palestin. Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, Hadi yang juga ahli Parlimen Marang boleh sahaja menyoal Perdana Menteri di Parlimen jika terdapat sebarang isu. Namun beliau bukan sahaja tidak berbuat demikian, malah tidak hadir ke Dewan Rakyat. Dari 9 hingga 19 Oktober, Hadi hadir satu hari, iaitu pada 16 Oktober. Hari sama Perdana Menteri buat kenyataan mengenai isu Palestin. Jadi, peluang untuk lawan ada. Tapi ada Hadi kritik atau lawan kenyataan Perdana Menteri? Langsung tiada, kata Fahmi menerusi ucapan di X. Fahmi mengulas mengenai kenyataan Hadi dalam sidang media sempena Muktamar Tahunan PAS di Shah Alam, Selangor semalam, ketika ditanya mengenai pendirian Anwar berhubung penindasan rejim Israel terhadap penduduk Palestin di Gaza. Fahmi turut berkongsi Hansard Parlimen bertarikh 16 Oktober ketika Anwar membuat kenyataan mengenai isu Palestin pada 11.37 pagi. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berucap selepas itu, malah siap ucap tahniah kepada Perdana Menteri atas pendirian kerajaan dalam isu Palestin. Tiba-tiba Hadi mencela. Tapi daripada 136 patah perkataan yang dia cakap atau dia ucap, tak sepatah pun dia balas, sanggah, tegur atau kritik kenyataan Perdana Menteri yang kononnya tak cukup kuat. Kenapa dia tak terus sebut bila ada peluang dalam Dewan? Ini keadab seorang alim atau pendakwa. Jelas Abdul Hadi ini seorang yang penuh hasad dengki, katanya. Pada 16 Oktober lepas, Perdana Menteri berkata, sebarang tindakan untuk menghantar tentera Malaysia ke Palestin, termasuk bagi menjalankan misi damai atau keamanan atau koridor kemanusiaan perlu disepakati oleh negara-negara jiran terlebih dahulu. Pada sesi penerangan berhubung perkembangan terkini krisis Palestin Israel di Dewan Rakyat, Anwar berkata, jika perkara itu tidak dilaksanakan, ia akan menyebabkan pesawat negara tidak boleh mendarat bagi misi kemanusiaan. Ketika membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober lepas, Anwar yang juga Menteri Keuangan mengumumkan Malaysia akan melancarkan tabung kemanusiaan bagi menampung serta membantu warga Palestin dengan dana 10 juta ringgit. Kenapa tak soal Perdana Menteri dalam Dewan? Fahmi bidas kritikan Hadi isu Palestin. Yang menjadi perhatian netizen di dalam hantaran kali ini, selain daripada tindakan Hadi tidak menyoal Perdana Menteri di Dewan Parlimen tapi hanya melalui sedang media, mereka juga persoalkan kenapa Hadi begitu kerap tidak hadir dalam Dewan atau persidangan Dewan Rakyat. Ini menerusi kenyataan ataupun pendedahan daripada Fahmi Fadzil yang menyatakan dari 9 hingga 19 Oktober, Hadi hanya hadir satu hari, iaitu 16 Oktober. Makna kata itulah yang mengejutkan. Hadi hadir satu hari, iaitu pada 16 Oktober. Selain daripada itu, ini juga yang paling mengejutkan kita. Hadi selalu tidak hadir ke dalam Dewan Rakyat. Menjadi persoalan daripada netizen ialah bagaimana Hadi nak memimpin negara ini kalau hadir ke tugasan wajib beliau itu pun gagal, kata mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, seorang lelaki tampil, yaitu seorang media, tampil mendedahkan beberapa hal yang mengejutkan kita semua
berkaitan dengan Hadi Awang. Selepas muktamar PAS selesai, ada beberapa dapatan yang diperoleh yang dikatakan oleh penulis media ini. Kita juga sudah dikejutkan dengan beberapa kenyataan panas, pedas dan agak berani daripada Hadi Awang, yang mana ada yang menggelarkan beberapa gelaran terhadap orang-orang tertentu, termasuklah yang mengaitkan dengan Perdana Menteri Malaysia. Selain itu, tindakan Hadi menyatakan bahawa ingin menarik pengundi bukan Melayu dan bukan Islam juga telah mengejutkan para penganalisis politik. Ramai yang mengatakan bahawa adakah dengan itu Hadi mengakui bahawa Malaysia ini adalah negara yang berbilang kaum? Adakah dengan itu Hadi juga telah mengisytiharkan bahawa PAS tidak akan menang dan tidak akan ke mana-mana selagi mereka tidak membuat hati yang terbuka untuk menerima bahawa kaum dan bangsa dan agama lain juga perlu disantuni dan bukan hanya dengan retorik Melayu semata-mata. Lelaki ini tampil menyatakan rahsia yang anda mungkin tak pernah tahu berkaitan dengan PAS dan Hadi Awang. Beliau kata, sudah serik undi PAS, takkan lagi ... dipetik daripada Harapan Daily. Muktamar PAS ke-69 sudah pun melabuhkan tirai. Banyak perkara dibangkitkan di dalam sesi ini yang berlangsung di IDCC Shah Alam. Sebagai wartawan, penulis juga pernah membuat liputan Muktamar PAS sebelum ini. Kali terakhir kebetulannya di Stadium Melawati Shah Alam. Ketika itu amanah belum ditubuhkan, kata beliau. Satu perkara yang menyebabkan penulis terpanggil untuk mengulas Muktamar PAS pada kali ke-69 ini adalah hasad mantan Ketua Pemuda Ahmad Fadli Sari dan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mahukan partinya berusaha mendapatkan undi bukan orang Melayu. Sebelum pembaca melabel dengan segala macam tohmahan dan fitnah, penulis seorang pengundi berdaftar di kawasan pilihan raya yang tidak ditandingi oleh DAP dan tidak menganggotai parti politik. Penulis pengundi bukan Melayu, bukan Islam yang pernah memangka X untuk calon PAS sebelum ini. Dari kefahaman politik yang terhad, PAS dan PN sudah pun berjaya memenangi undi masyarakat Melayu. Buktinya, kerajaan PN di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Ya, adalah diakui 20% undi masyarakat India dalam pilihan raya di 6 buah negeri diperoleh oleh PN dan PAS. Walau bagaimanapun jumlah tersebut sangat kecil kerana jumlah penduduknya kecil. Undi masyarakat Cina masih kukuh di blok PHBN. Buktinya, semasa pilihan raya negeri membabitkan 6 negeri, DAP kalah di 1 kerusi sahaja. Selagi mana PAS dan PN menggunakan masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam sebagai bogemen untuk mengukuhkan undi blok Melayu, anda boleh lupakan undi bukan Melayu. Bogemen ialah perkataan bahasa Inggeris yang merujuk kepada sesuatu yang digunakan untuk menakutkan pihak tertentu. Ketika mendapat sokongan masyarakat bukan Melayu dan bukan Islam, tiada perkara berkaitan masyarakat tersebut diperjuang oleh PAS. Selagi PAS membisu dan tidak mengangkat isu masyarakat tersebut, bagaimana mungkin undi boleh diberikan kepada parti itu? Kafir, bangsat, Zionis merupakan perkataan yang digunakan oleh ahli parlimen PAS terhadap ahli parlimen bukan Melayu, bukan Islam dalam Dewan Rakyat baru-baru ini. Jika sesama ahli parlimen pun dah begini, bagaimana mahu mendekati masyarakat bukan Melayu, bukan Islam? Bila pemimpin PAS menggunakan perkataan sedemikian, penyokong PAS pun mengambil contoh tersebut. Peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari secocok dengan penyokong PAS yang menuruti apa sahaja yang dilakukan pemimpin mereka. Sebelum mendambakan undi bukan Melayu, PAS sepatutnya bermuhasabah. Buat masa ini, PAS tidak layak memperoleh undi masyarakat bukan Melayu, bukan Islam di Malaysia.
Penulis sudah sering mengundi PAS. Takkan sekali kesalahan ini diulang lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keadaan terkini Rafizi Ramli selepas beliau diserang sakit jantung beberapa hari yang lepas. Amat mengejutkan kita kerana Rafizi Ramli yang kita lihat selama ini sehat, tiba-tiba pula kena serangan jantung. Tapi ramai yang tak tahu apa keadaan terkini Menteri Kewangan kita ataupun Menteri Ekonomi kita ini. Saudara-saudara sekalian, dilaporkan terkini keadaan Rafizi stabil, kata Dr. Zaliha. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli yang mengalami serangan jantung kini berada dalam keadaan stabil. Mengesahkan bahawa Rafizi dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, Dr. Zalina meminta rakyat Malaysia mendoakan kesejahteraan ahli Parlimen Pandan itu. Alhamdulillah, saya dapat berita kemarin beliau semakin sihat. Kita harap dalam masa terdekat beliau kembali bertugas. Doakan yang baik-baik, katanya ketika ditanya mengenai media mengenai keadaan terkini Rafizi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan sesi pertama Istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Semenanjung DILKKM Sultan Azlan Shah di sini hari ini. Difahamkan Rafizi dimasukkan ke pusat perubatan itu selepas mengalami serangan jantung pada awal minggu ini. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita lagi ialah apabila Rafizi Ramli mengalami serangan jantung ini. Menurut Dr. Zalina Mustafa lagi, dalam 2 hari yang lalu, beliau dimaklumkan bahawa Rafizi semakin sihat dan insya-Allah tidak lama lagi beliau dapat melaksanakan tugasnya, kata beliau. Beliau memohon supaya didoakan Rafizi segera sembuh. Selain daripada itu, difahamkan juga Rafizi berada di bawah pemerhatian doktor selepas menjalani prosedur pembenahan stem jantung. Saudara-saudara sekalian, memang kita agak terkejut apabila Rafizi diserang sakit jantung ini. Namun demikian, janganlah sampai anda atau sesiapa pun cuba mengaitkan sakit yang dialami Rafizi ini dengan tugasan beliau sebagai Menteri Ekonomi. Kerana ada juga yang cuba-cuba untuk mengaitkan serangan jantung itu dengan tugas beliau. Kita tak tahu bila masa kita pula yang akan sakit dan jangan pula anda nanti kena dan menyesal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.